إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Bahagia tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat meneruskan lagi kuliah bulanan kita Selasa pertama. Kebetulan pada hari ini jatuh 1 Februari, jadi Selasa pertama lah. 1 hari bulan Februari, Selasa pertama, bersamaan dengan tuan-tuan, bersamaan dengan 30 Jamadil Akhir. 30 Jamadil Akhir habis dah lah. Esok hari terakhir bulan Jamadil Akhir. Esok Rabu, lusa Khamis 1 Rejab. Bermakna tinggal 60 hari lagi dah, Rejab, Syaban, Ramadan. Jadi ada 2 bulan lagi atau 60 hari lagi untuk sampai Ramadan. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk kita bertemu dengan Ramadan bagi kali ini tahun 1443 Hijriah. Baik, kita buka muka surat 26. Muka surat 26. Ya, cakap 38. Dia ada ganggu tu. Kalau dengar tu kan. Muka surat 26. Bilal memegang tongkat dan memberi khatib. Yang ni dalam khutbah Jumaat ni, sebelum hari Jumaat, khutbah Jumaat ni, tu Bilal dia pegang tongkat, kemudian dia bagi kat tuan khatib lah tongkat tu. Maka tuan Bilal pun berkata, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bla bla bla, sekian-sekian lah. Dan doa antara 2 khutbah yang dibaca oleh tuan Bilal, di manakah tempat ambilannya? Yang pertama, Tok Bilal kata ma'asyiral muslimin. Lepas dia serah tongkat, kan dia sebut sikit, dia pesan kan, peringatan kepada jemaah supaya suruh diam dan dengar khutbah. 1. Yang kedua, doa antara 2 khutbah yang dibaca oleh Tok Bilal itu, dua-dua isu ni okey, boleh. Bunyi juga. Jadi 2 isu ini, 2 masalah ini, iaitu Tok Bilal peringat jamaah lepas bagi tongkat, lepas bang, bukan lepas bagi tongkat, lepas bang tu. Lepas bagi tongkat, Tok Khatib pegang tongkat naik mimbar lah. Lepas tu Tok Khatib ni, Tok Bilal bang, lepas bang tu. Sebelum dia duduk, sebelum Tok Bilal duduk, Tok Bilal peringat dulu jemaah supaya suruh diam, kan? Jangan berkata.
Tok Bilal peringat, suruh diam, jangan bersembang, jangan berkata-kata, nanti boleh hilang pahala Jumaat satu. Yang kedua, doa antara dua khutbah tu. Dua masalah ni ada sandaran ke tak? Ambil mana? Tu soalan dia. Baik. Bilal berkata, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, idza qulta li sahibika wal imamu yakhutubu yaumal jumu'ah ansit faqad laghauta. Apabila kamu berkata kepada sahabat kamu, teman kamu pada hari Jumaat, diam sedangkan imam sedang berkhutbah, maka itu sia-sia. Kan, tu maknanya. Jadi Tok Bilal pun baca hadis, ada sebahagian Tok Bilal baca, ada sebahagian Tok Bilal tak sebut pun hadis tu, peringat terus je. Yang ni dia kata iza qulta tu adalah berpandukan kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda berkhutbah di Arafah. Ada sandaran dia, ni bukan saja buat. Jadi hak Tok Bilal peringat kita tu supaya suruh diam, jangan duk sembang, jangan duk kata-kata tu. Tengah tertib baca khutbah tu, rupanya mai daripada hadis ketika baginda Nabi berkhutbah di Arafah, khutbah haji inilah. Baginda berkata kepada sahabatnya, istansitin nasa, istansit an-nasa. Jadi waktu tu khutbah Arafah, tuan-tuan boleh bayang lah, yang tuan-tuan nak pernah pergi haji boleh bayang lah, orang tu banyak mana melaut lah ni di masjid Arafah tu. Kalau tuan-tuan masuk tengok tu dia besar buahnya tu, hak dalam masjid saja, hak diikut jalan melimpah kat luar tu dia sampai ke banyak. Zaman lah ni mencecah juta lah. Zaman Nabi pun ratus ribu para sahabat. Mungkin haji wida' itu mungkin puluh ribu. Jadi apabila ramai itu, masa tu tak ada lah masjid mencala tapi ramai. Apabila ramai, dia buat kerja haji dalam masa yang serentak, satu hari satu masa Nabi nak berkhutbah ni. Jadi hak yang duduk dekat macam ni mungkinlah dengar suara Nabi, tapi lepas pada tu tak apa dengar. Apabila tak dengar, mereka duduk jauh, duduk sembang lagi, ada nampak ada tak nampak, ada duduk berkemahikan ihram ke apakah. Nabi suruh sahabat, istansitin nasa, suruh mereka diam. Tu dia punya hadis dia. Nabi suruh sahabat bagi tahu kat mereka, panjang-panjangkan, suruh mereka di belakang sana diam. Itulah berdasarkan hadis itu, perbuatan Nabi itu, maka itulah yang ditetapkan atau diamalkan oleh kita, terutamanya belah kita ni lah. Apabila Tok Bilal mula lepas habis bang, Tok Bilal peringat sikit, kan, dengan membaca hadis. Hadis tu hadis sahih lah, idza qulta li sahibika wal imamu yakhutubu yaumal jumu'ah ansit faqad laghaut. Hadis itu. Tapi ada lafaz hadis tu berbeza sikit, tuan-tuan kena parti lah. Tok Bilal kena parti, peralui sikit lah. Kalau hadis riwayat Imam Bukhari, dia bunyi macam ni, sama, makna sama, cuma dulu kemudian saja. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia bunyi macam ni, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghauta. Tak ada di sinilah, ni saja sebut saja tambahan. Itu riwayat Imam Bukhari. Idza qulta li sahibika, bila mana kamu kata kepada kawan kamu, yaumal jumu'ah, pada hari Jumaat, ansit, diam,
wal imamu yakhutub, sedangkan imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, sesungguhnya kamu jadi sia-sia. Itu riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Muslim pula dia bunyi macam ni, idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ah wal imamu yakhutubu faqad laghauta. Dia kalih tentu je dua perkataan tu. Lafaz Imam Bukhari dia sebut idza qulta li sahibika sama yaumal jumu'ati, hari Jumaat dulu. Tu riwayat Bukhari. Riwayat Imam Muslim, idza qulta li sahibika, apabila kamu kata kepada temanmu, ansit, diam. Imam Muslim punya diam dulu. Yaumal jumu'ah, pada hari Jumaat, wal imamu yakhtub faqad laghauta. Hak belakang tu sama, hak depan sama, hak tengah saja berbeza. Jadi kalau nak sebut, hak tu kita kena peringat kepada tok-tok bilai kita lah. Kalau nak sebut hadis itu, parti elok-elok riwayat siapa. Nah. Baik. Yang pertama, adapun berdoa antara dua khutbah itu ialah kerana pada masa itu satu masa yang sangat-sangat diperkenankan Allah atau Tuhan akan doa hambanya. Jadi waktu antara dua khutbah, tuan-tuan, ini pun banyak juga orang duk bincang. Dia akan jadi perkara berbangkit, kan? Antara dua khutbah boleh baca doa ke tak? Ini masalah ni. Masalah berbangkit yang lain, angkat tangan boleh ke tak? Dah boleh, kalau kata doa nak angkat tangan boleh ke tak? Masalah berbangkit. Baik. Jawapan tuan-tuan tok guru kita dalam fatwa Kedah ni kata apa? Kerana pada masa itu ada satu masa yang sangat diperkenankan oleh Allah akan doa hambanya. Baik. Jadi boleh ke tak? Ulama berijtihad kata boleh, harus berdasarkan hadis Nabi juga. Saya baca tuan-tuan lah, tak ada dalam tu. Hadis Nabi ni, Nabi kata apa? Baik, yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Baginda Nabi SAW berkata, menyebutkan zakara yaumal jumu'ah, pada hari Jumaat. Faqala fihi, lalu baginda bersabda, dalam hari Jumaat ini sa'atun, ada satu tempoh masa, la yuwafiquha 'abdun muslimun, yang tidak mengena, bertepatan oleh seseorang hamba muslim yang ia mendirikan sembahyang dan memohon kepada Allah Ta'ala sesuatu, melainkan a'tahu iyahu, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya. Wa asyara biyadihi, lalu Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, yuqalliluha, sikit. Itu hadis yang pertama. Nabi kata pada hari Jumaat ada satu tempoh masa yang kalau seseorang itu berdoa kepada Allah Ta'ala, mohon mintalah apapun, pasti Allah Ta'ala illa a'tahu iyahu, pasti Allah Ta'ala akan kabulkan permintaan dia. Tapi tempoh masa tu sikit
Nabi tunjuk dengan tangan baginda Nabi sikit lah. Sikit lah. Jadi hadis ni masih umum, kan, tak sebut pun antara dua khutbah Jumaat. Cuma hari Jumaat keseluruhan tak tahu waktu mana. Hadis yang kedua, banyak tadi tuan-tuan. Ulama bukan cerodong buat macam kita, peralui, teliti. Hadis yang kedua, tadi hadis pertama riwayat Imam Bukhari. Hadis yang kedua riwayat Imam Muslim. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hiya ma baina an yajlisa al-imamu ila an yaqdiya as-salah. Hadis Imam Muslim ni agak spesifik, iaitu Nabi sebut berkaitan dengan doa yang diperkenankan oleh Allah Ta'ala ini, hiya ma baina, iaitu waktu tu antara ayajlisal imamu, imam duduk tu maknanya duduk antara dua khutbah tu lah, khutbah pertama, khutbah yang kedua, duduk tu, ila an yaqdiya salata, sehingga ia selesai sembahyang. Jadi waktu mula khatib duduk tu, lalu khatib meneruskan khutbah yang kedua, kemudian qamat, habis khutbah qamat, lepas tu kita sembahyang Jumaat, tengah habis sembahyang Jumaat, habis sampai habis elok bagi salam, habis tempoh tu. Waktu tu jadi waktu mana? Waktu mula khatib duduk antara dua khutbah. Itulah yang ulama sarankan, menggalakkan kepada kita agar kita berdoa pada ketika duduk antara dua khutbah. Tapi doa tu bukan dibuat oleh tok imam atau tok bilal, tok khatib, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Jadi kita sendiri-sendirilah doa, tuan-tuan. Tak apalah tok bilal dia isi dengan salawat, tu tak apalah, sebab tak mau nak bagi kosong saja. Masyarakat kita ni pasal tak begitu memahami dengan mendalam satu-satu masalah, isu-isu yang macam ni. Jadi tok guru kita dulu lebih baik tok bila salawat, celah tok salawat pun doa juga, kan. Jadi salawat agar semua dapat kurang-kurang mengikuti doa yang dilafazkan, yang disebut oleh tok bilal. Tapi yang sebenarnya dituntut doa itu sendiri-sendiri. Doa lah, tuan-tuan. Masa yang singkat itu, lebih kurang berapa saat itu, tak sampai seminit tu. Doa sendiri-sendiri. Apabila doa sendiri, boleh angkat tangan ke tak? Timbul pula perkara lain. Kalaulah doa, sudah tentu disunatkan kita mengangkat tangan. Jadi angkat tangan tu bukan pasal hak orang, pasal hak kita. Pasal kita yang berdoa, tuan-tuan. Boleh angkat tangan. Jadi angkat tangan tu boleh ke tak? Memang boleh lah, sebab apabila kita berdoa memang disunatkan mengangkat tangan, menadah tangan. Jadi oleh kerana kita berdoa, kita angkat tangan. Kalau dia tak mau doa, dia tertidur ke, dia terlelap ke apa ke, tak apa, itu dia punya hal lah. Jadi kalau dia tak angkat, kita tengok dia tak angkat tangan, tak apa, boleh jadi dia doa sengap-sengap orang dia, ataupun dia ralik ke apa ke. Kita sendiri, tuan-tuan, buat. Itu pasal doa antara dua khutbah. 39. Sembahyang di atas kubur bagi mayat yang sudah ditanam dan ditimbus, yang ini dikebumikan lah, dan ditimbus tanah ke atasnya, adakah sembahyang itu sebagai sembahyang hadir atau sembahyang ghaib? Tuan-tuan, tuan-tuan biasa ada lagi sembahyang atas kubur. Kita duduk sembahyang apabila jenazah mai, kan, di masjid, surau rumah sebagainya. Ni sembahyang atas kubur, tuan-tuan biasa. Kalau tak biasa, tak apa, jangan duduk. Kalau kukut tak dan lah, bagi orang yang tak dan tu. Pipi kita sampai lah, habis dah pengurus jenazah, dah selamat dikebumikan. Kita tak mayang, baru sampai, terus pergi kubur. Nak mayang macam mana? Nak niat lagu mana? Kalau mayang biasa ni tak apalah,
ala hadzal mayyitil hadir, atas mayat yang hadir. Jenazah ada di depan kita. Lah jenazah dah tak ada dah. Ada lah bawah tanah tapi bukan depan kita. Jadi kita nak mayang ke mana? Sembahyang atas kubur bagi mayat yang sudah ditanam dan ditimbus tanah ke atasnya itu adalah sembahyang ghaib. Hukumnya hukum ghaib. Nah, tuan-tuan, hukum dia sembahyang ghaib. Kerana sembahyang itu menurut syarat-syarat sembahyang ghaib. Tapi dari segi adanya mayat di dalam kubur itu dihukum mayat hadir. Tak apalah. Dari segi hukum wujudnya mayat itu wujud dah, wujud lagi baru simpan. Tapi oleh kerana syarat nak sembahyang ghaib ni jenazah tak ada depan mata kita. Jadi kita lah ni oleh kerana terlewat kita sembahyang atas kubur. Boleh? Duduk macam mana? Duduk tang kepala dia. Cuma jenazah tu nanti dia menghadap kiblat lah. Kan? Maknanya seolah macam kita duduk di belakang dia, tak ada hal lah, tak ada masalah. Bukan sembahyang dia ada depan kita, ni sembahyang ghaib. Jadi kita duduk tang kepala dia, tulisan ni duduk tang ni tang kepala dia, ataupun tengah sikit bagi jenazah wanita, bagi arah kiblat macam biasa. Nah, niatnya ghaib lah. Salli ala hadzal mayyitil ghaib, mayat yang ghaib ini. Mayat, tapi hakikatnya dia ada lah jenazah tu di bawah. Macam dulu tok guru kita Allahyarham Datuk Syekh Zakaria meninggal. Saya tak ada. Masa tu saya ada mesyuarat di Kuala Lumpur. Hari saya mesyuarat pi tu dia meninggal. Saya ada sana. Besok saya balik lah. Mesyuarat tu saat saja kan, semalam je. Jadi dalam balik tu saya singgah dia simpan di Guak Cepedak. Jadi sembahyang teh kubur kan. 40. Jika seseorang bayi yang meninggal dunia sebelum membuang uri bayi itu, adakah wajib kita cucurkan air atas urinya di waktu sembahyang setelah sudah kita mencucinya waktu mandi? Jika seseorang bayi meninggal dunia, sebelum buang uri, adakah wajib kita cucurkan air atas urinya di waktu sembahyang setelah kita mencucinya waktu mandi? Waktu sembahyang nak cucur air apa lagi? Sah disembahyangkan atas bayi itu dengan tidak payah atau tidak perlu dicucuri ayat atas urinya. Ialah waktu dah mandi itu dah melengkapi, dah memadai, dah tak perlu lagi nak cucur ayat apa, nak juri ayat apa lagi dah. Tu bayi sekali dengan uri lah ni, uri tu ada, tak perlu buang. Tak perlu buang. Satu, adakah sah sembahyang fardu bagi kaum nelayan mula takbiratul ihram mereka menghadap kiblat, kemudian berubah perahunya daripada menghadap kiblat sebelum sembahyang selesai? Jadi pokok nelayan, kaki-kaki pancing di mengai di tengah laut, dua atas bot sembahyang waktu takbir tu menghadap kiblat lah. Macam mana mereka tahu menghadap kiblat? Tu tak tahu, kena tanya mereka. Kena tanya mereka tu. Tapi ahli laut ni dia tahu lah kan. Waktu takbiratul ihram arah kiblat kot ni dia yakin. Tapi lah ni semua ada telefon nak canggih-canggih tu, ada kompas, ada apa semua tu dah. Yalah. Dia menghadap kiblat ni waktu takbiratul ihram. Tiba-tiba tengah sembahyang perahu atau bot alih bergerak kot ni sikit. Ini nampak mana? Ni sah sembahyangnya jika ingat tuan-tuan, sembahyang sah jika ia berpusing balik kepada kiblat dengan segera.
Jadi jangan duk biar peru tu terkalih alih pi, dia pun duk ikut peru sama partai semayang. Dia tentu dia sedang kan, kena sedang lah. Dia takbir arah ni elok, kemudian peru atau boat tu terkalih ni, dia kalih ni balik pi lagi, kalih lagi. Bergerak itu tidak membatalkan semayang, bergerak yang sedikit tak ada masalah. Baik. Berapa batukah kiraan batu Malaysia ditilik jarak perjalanan 2 marhalah pada syarak? 2 marhalah tu berapa batu? Atau dengan kiraan lah ni berapa? Setelah diselidiki dan dihisabkan perbezaan batu Hashimiyah dengan batu Malaysia, maka didapati jarak 2 marhalah itu adalah bersamaan dengan 58 batu Malaysia, 58 batu. Kiraan batu dulu ni. Atau 93 km. Ni tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar bawah pada 93 ni, tuan-tuan jangan terkejut, pun betul fatwa negeri lain pun ada 90, ada yang 88. Pasal apa tak sama? Kita duduk di Malaysia, satu negara, satu tempat, pasal apa jarak 2 marhalah tu, hak Kedah kata 93, hak negeri lain ada yang kata 88, 90, 91. Apa kira lagu mana? Angka tu je. Betul. Jadi kita 93 ni, tuan-tuan guru kita dulu kata sebagai ihtiyati, kita buh jarak lebih satu sikit, tak apa, lebih sikit 1-2. Jadi kalau dengar 90 tu boleh dah. Jadi jarak 2 marhalah ini bukanlah fix, bukanlah tetap tepat macam tu, dah berlebih kurang. Faktor pengiraan daripada batu tu. Batu dulu pun memang lah satu batu 1.6 km kan. Satu batu samaan dengan 1.6 km. Jadi 93 Kedah yang tertinggi. Pasal tuan-tuan guru kita kata ambil ihtiyatilah, lebih sikit tak apa. Pasal orang kita ni dia banyak sangat bermudah dan berlebih kurang. Boleh dah kot. Duk main boleh dah kot tu. Jadi kita tak tinggi sikit tak apa, confirm dah. Kalau sebut 90 duk dalam 93. Kalau sebut 91 pun masih duk dalam 93. Jadi 93. Jadi jarak 93 km, tuan-tuan ukur lah. Kan di jalan, kalau highway senang lah, ada perkiraan tanda batu dah. Di papan plus tu pun dah sebut dah berapa kilometer lagi. Ataupun kalau tak naik highway, ukur dengan meter kereta kita. Umumnya Al-Ustaz Butterworth 100 kilo. Bukan ni masuk highway. Al-Ustaz Butterworth 100 kilo. Jadi kalau Al-Ustaz Sungai Dua, tol Sungai Dua tak lepas itu baru 80 berapa kilometer, tak lepas. Seberang Jaya 90. Sampai Butterworth Tang JT 100. Butterworth lah sekitar tu 100 kilo. Ni plus yang habaq kat kami. Al-Ustaz Butterworth 100. Jadi kalau siapa esok ada kenduri, esok banyak kenduri. 2 hari bulan 2 22 depa pilih tarikh bagusnya. Esok Zam. Tarikh bagusnya depa buat kenduri 2 hari bulan 2 22. Esok kenduri banyak. Tapi ada satu lagi, hak lagi cantik. 22 hari bulan pula. 22 22. Bagi lepas nak buat kenduri lah. Jadi kalau tuan-tuan ada kenduri sebelah Seberang Jaya, boleh Seberang Jaya ke atas,
kulim ke atas nak bau sebagainya, itu boleh. Nah. Harus kalau nak buat qasar, jamak qasar. Berikutnya, adakah menjadi salah ditambah kalimah ta'ala di dalam assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh? Tidak seyogia ditambah ta'ala dalam assalamualaikum warahmatullahi jika di dalam sembahyang, kerana kalimah itu tidak warid. Dalam sembahyang dia jadi makruh balik, tak perlu kata, tak perlu tambah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, tak ada, jadi makruh balik, tak usah sebut. Tapi kalau dalam ucapan kita tak apa. Tapi kita pun bagi salam ke orang tak penuh sampai macam ni pun, assalamualaikum ya. Bagi kalau orang nak berucap tu kan, duk baca teks assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Panjang. Boleh, tapi hak yang waridnya dalam lain-lain pun assalamualaikum warahmatullah saja. Ini kalau cerita dalam sembahyang tak ada ta'ala. Okey. Berikutnya, bolehkah ditinggalkan solat Jumaat dan ditunaikan zuhur qasar dan dijamakkan dengan asar? Dia tinggal tak buat Jumaat, dia buat zuhur untuk jamak dengan asar. Baik, seorang musafir ada kalanya wajib atasnya menunaikan fardu Jumaat dan ada kalanya harus baginya meninggalkan Jumaat dan mengerjakan zuhur. Ni orang musafir. Ni kita nak perinci sikit, tak bahas lagi. Musafir, jangan kata, tuan-tuan, banyak orang salah faham, silap faham hari ni. Sasa kata dia tu berjalan PKL musafir, dia kata dia tak perlu buat Jumaat lagi dah. Oh tak semestinya, kena teliti sikit. Ada kalanya wajib atasnya menunaikan fardu Jumaat. Ni orang musafir ni ribut. Walaupun dia duk kata dia musafir, dia wajib juga buat Jumaat. Ada ketikanya. Dan ada kalanya harus baginya meninggalkan Jumaat. Okey, hak ni yang banyak orang duk faham ni. Dan orang ambil mudah hak ni. Dia kata musafir, tu orang kita tu banyak sangat ambil mudah, dia pukul rata semua. Tak. Hati-hati. Wajib atasnya menunaikan Jumaat. Ni. Perhatian kita, hak yang bermukim ni, hak kita tak pergi mana ni, tak apalah. Ini cerita bab musafir ni. Wajib atasnya menunaikan Jumaat apabila safarnya, yakni perjalanannya itu bermula selepas daripada naik fajar hari Jumaat itu. Perhatian tuan-tuan, ambil peringatan. Wajib atasnya menunaikan Jumaat apabila safarnya, yakni perjalanannya itu bermula selepas daripada naik fajar hari Jumaat tu. Maknanya kalau tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, tapi tuan-tuan tolak pukul 8 pagi, wajib dapatkan Jumaat dalam perjalanan. Saya musafir. Memanglah musafir, tapi musafir kamu tu selepas subuh Jumaat, selepas fajar Jumaat. Jadi wajib dapatkan Jumaat dalam perjalanan. Kalau dan sampai KL, cerita lain lah. Tapi kalau dia bertolak pukul 8 ke 9, silap-silap pukul 1 duduk dalam jalanan lagi. Cara orang tua-tua lah, orang lama bawa kereta kan, pukul 9 keluar, bawa pelan. Gagak pukul 1 tu tang mana? Kalau lah 1 tu tang Tanjung Malim contohlah, dapatkan Jumaat tang Tanjung Malim, wajib. Sebab
Sebab perjalanan dia, musafir dia itu, dia bertolak selepas fajar Jumaat. Lepas subuh Jumaat baru dia mula. Tak boleh kena dapatkan Jumaat. Dan haram perjalanannya jika tiada ada pada zannya yang ia dapat menunaikan fardu Jumaat di dalam perjalanannya. Inilah yang banyak orang kita terlepas dan tak tahu, tak mau nak teliti. Pasal dia kata dia musafir, Ustaz. Saya musafir, betul lah musafir. Tapi yang kena faham, musafir hang tu mula bila? Kalau mula selepas subuh Jumaat, wajib dapatkan Jumaat itu. Kalau tidak, perjalanan hang tu hukumnya haram. Oi, sampai tahu tu. Ya. Musafir dia tu berdosa balik kerana meninggalkan Jumaat. Tuan-tuan, ni yang kata syariat Islam ni. Kita nak pergi berjalan, tuan-tuan nak pergi tengok anak cucu tuan-tuan lah di Kuala Lumpur. Itu perjalanan yang baik, yang dapat pahala pergi tengok anak cucu. Perjalanan tu sendiri tu pun dah diberi pahala dah. Tiba-tiba tuan-tuan pergi keluar pukul 10 pagi hari Jumaat. Jumaat pukul 1, pukul 2 di Ipoh, tak berhenti, tak buat Jumaat. Berdosa pasal tinggal Jumaat. Di perjalanan itu jadi haram balik berdosa. Dan harus baginya, ni yang kedua pula, yang kata boleh meninggalkan Jumaat ni waktu mana? Dan harus baginya meninggalkan Jumaat dan mengerjakan zuhur apabila sempurna safar yang harus dan berlaku sebelum naik fajar. Tu barulah harus dia meninggalkan Jumaat. Jadi mudah fahamnya, kalau orang tu nak musafir, hari lain tak apa, pagi Jumaat je. Jadi kalau dia nak musafir, nak jalan pada hari Jumaat, kalau dia keluar sebelum subuh, harus tak buat Jumaat boleh. Dia dapat keringanan yang kata tak buat Jumaat tu boleh. Bukan tinggal semayang terus, maknanya buat lohok dengan asar dia nak buat jamaah tu. Tapi kalau dia keluar selepas semayang subuh, dia mesti dapatkan Jumaat dalam perjalanan dia. Lepas tu kalau dalam perjalanan dia nak buat jamaah dengan asar, tak apalah. Itu dalam masalah lah. Beza tentu je tuan-tuan. Jadi musafir kita pastikan sebelum subuh ke selepas subuh. Itu je. Kalau sebelum subuh, okey, tak apa, tak dapat Jumaat. Kalau perjalanan kita mula lepas subuh Jumaat, wajib dapatkan Jumaat dalam perjalanan dia. Bagi musafir yang wajib atasnya Jumaat, haram atasnya meninggalkan Jumaat, dan tiada sah zuhurnya yang dikerjakan sebelum salam imam Jumaat, dan sah zuhur yang dilakukan selepasnya, sama ada tamam atau qasar jika safarnya 2 marhalah ke atas. Bagi orang yang dah wajib dapat Jumaat, wajib kena buat Jumaat, tiada sah zuhurnya yang dikerjakan sebelum salam imamnya. Dia sebenarnya wajib Jumaat, tapi dia tak buat Jumaat, dia terus buat zuhur. Sama naik sebelum imam naik khutbah, masuk dah waktu zuhur tu, waktu Jumaat, tengah duk baca khutbah. Jadi dia kata dia sembahyang zuhur siap-siap. Tak sah. Pasal asalnya dia kena buat Jumaat. Dia tidak mendapat keringanan untuk buat tu. Dia kena tunggu lepas salam imam. Habis orang sembahyang Jumaat, baru hang boleh mula sembahyang zuhur. Banyak perkara yang berkaitan tuan-tuan. Kita duduk terlepas. Banyak orang tak peduli dalam masalah yang macam ni. Yang kedua, sah qasar asar dan dijamakkan dengan Jumaat, jamak taqdim menurut syarat-syarat sah qasar dan jamak. Itu tak apalah, sedia maklum dah. Jadi bagi orang yang nak jalan, tuan-tuan, sebelum subuh Jumaat harus boleh, memang dia dapat orang dapat tak buat Jumaat tak apa, maknanya boleh buat luhur terus. Pendek kata, kalau dia
singgah di mana RNR ke, dia keluar sebelum subuh. Mungkin dia nak terus pergi ke Johor. Jadi dalam dia singgah RNR, tengok orang bang masuk dah waktu Jumaat. Kita nak mayang Jumaat tu nak buat lohak tu orang ni tak apa, sah zuhur dia. Elok-elok orang habis bang, dia pun terus mayang lohak. Pasal safarnya bermula sebelum subuh Jumaat, dia keluar awal sebelum subuh. Subuh dia dalam jalanan lah. Tapi bagi orang yang keluar lepas subuh Jumaat, baru dia mula bergerak nak pergi Johor juga, dalam perjalanan apabila dia singgah di RNR nak buat lohak, tak boleh buat lagi sehinggalah imam orang lain apa jemaah semua selesai sembahyang Jumaat, baru dia boleh mula sembahyang lohak. Itu kesimpulan dia pegangan itu. Okey, wallahu a'lam. Kita sambung bulan depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa alhiqna bi'ibadika salihin. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.